Saya tengok cara budaya politik baru yang dibawa oleh golongan-golongan yang mengaku pemimpin, kononnya dia bawa suara akar umbi, kan macam orang sebut banner. Dan saya nampak gerakan terbaru sekarang ni, dia melaga-lagakan antara pemimpin dengan pemimpin. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita boleh sentiasa beringat. UMNO boleh sentiasa beringat, sentiasa mencari jalan untuk mendamaikan sesama kita dalam suasana keluarga UMNO yang lebih harmoni. Tetapi kita kena ingat kita ada musuh. Musuh yang sentiasa mencari jalan macam mana nak hancurkan UMNO. Kenapa musuh-musuh luar? Sebab tu kalau Rak tengok dalam YouTube, cuba cek video-video terkini yang dihasilkan. Siapa dia yang buat video-video tu? Ada yang setengahnya dibuat oleh Riad bin Amin daripada DAP sendiri. DAP masih lagi mengganggu gugat UMNO. Kenapa DAP dia sasarkan UMNO? Dia punya tala dia punya aim dia, target dia mesti dia kacau UMNO. Sebab it's proven, terbukti bahawa ketika orang UMNO ini hilang kuasa, ketika orang Melayu hilang kuasa, antara parti yang mampu untuk membuat kebangkitan semula orang Melayu dan Islam adalah parti UMNO bersama dengan parti PAS. Dua parti terbesar dalam Malaysia. Dan UMNO ni orang suka kacau. Kenapa orang suka sembang pasal UMNO? Kalau tajuk akhbar sensasi pun kena cerita pasal UMNO. Kalau orang nak cerita pasal pejuang, siapa nak baca? Jual minta laku sebab bang. Pejuang nak sembang pasal Tun Mahathir dengan apa semua Mukhrif Mahathir. Siapa nak baca? Taklah bukan saya nak perkecilkan mereka. Ada orang nak cerita pasal timbalan Presiden Bersatu, Datuk Fazal Azumu. Sebab tak laku tak. Tapi kalau orang cerita pasal Zaid Hamidi, Tok Mat Hassan, orang cerita tentang KJ, tentang Datuk Syamsul Anwar Nasara, nama-nama besar. Kalau jual pun laku, berita pun orang minat nak baca. Pasal keluarga UMNO ni keluarga yang besar. Ini kelab popular. Ini Manchester United dengan Liverpool. Ini top punya parti. Sebab itulah orang ni dia ada iri hati. Kalau nak musnahkan Melayu dalam tanah Melayu ni, musnahkan UMNO. Sebab tu UMNO diserang daripada segi segala penjuru. Baik, Noran. Saya tengok juga satu bentuk baru. Saya tak nak panggil budaya. Bentuk baru. Bila pemimpin UMNO diserang, dipelekeh, kalangan yang mengaku akar umbi ni dia ada 2-3 jenis kan. Tidak mempertahankan pemimpin UMNO yang diserang. Tetapi apabila pemimpin Bersatu, Tan Sri Muhyiddin diserang, mereka beria mempertahankan. Itu pun tidak ada tadi yang ni 3 Abdul kan. Ini ya masalah-masalah terkini yang melanda UMNO. Ialah kita faham ranjau ya, dalam UMNO ni. Dunia ni memang macam tu tak. Dunia ni Allah Ta'ala boleh ciptakan laut itu seperti tasik pun bagi tenang. Tapi sengaja Tuhan cipta ombak, gelombang, taufan, badai yang bergelora selalu. Pasal azali kehidupan macam tu. Begitu juga parti UMNO yang ada 3 juta ahli lebih ni. Dan pemimpin ni pun banyak. Dan banyak pemimpin UMNO ni pun kepala macam-macam juga. Ada hak channel P sana pun ada. Ada hak terlebih jaga pemimpin parti lain pun ada. Ada yang jadi jurucakap parti lain pun kadang-kadang kita tengok dia ni jurucakap UMNO kan, jurucakap parti mana kan. Kadang-kadang ini sebab apa yang terkandung dalam pemikiran dia tu masing-masing punya ada agenda tersendiri. Sebab tu ini sikap yang sepatutnya sikap yang tak baik lah. Sebab dikala kita menghadapi cabaran untuk menghadapi PRU15 yang getir, sepatutnya kepimpinan UMNO di atas itu dia kena sehaluan. Dia kena letakkan kepentingan peribadi di tepi buat sementara waktu. Inilah bukan masa untuk menangguk di air keruh. Dia sepatutnya kita ni satu hati ketika membuat gerak kerja ini, kena sederap, itu baru betul. Tetapi oleh kerana mungkin, saya guna perkataan mungkin, mempunyai cita rasa dan hala tuju yang berbeza, dia meletakkan kepentingan diri itu utama. Dia jadilah macam tu. Sebab itu, kadang-kadang apa kelebihan parti DAP? Kelebihan parti DAP ni. DAP ni memang orang tahu lah, parti yang cukup teruk lah, tak boleh. Pernah jadi kerajaan memang tak mau. Tapi kelebihannya apa? DAP ni ketika pemilihan DAP, beberapa tahun dulu, berapa hari baru keluar keputusan. Lim Guan Eng tu bukan Setiausaha Agung yang sah. Lim Guan Eng, perwakilan dia sikitnya. Tak silap saya 898 perwakilannya. Kita kalau UMNO di sini ni berapa ribu perwakilan. Tapi satu hari siap kita buat. DAP yang kononnya terror tu, berapa minggu pun nak keluar keputusan. Tu pun keputusan keliru, kontroversi. Lim Guan Eng bukan Setiausaha yang sah.
Tetapi yang kata parti DAP tu, apa juga cacat celah pemimpin mereka. Mereka yang di bawah ni, apa jadi pun dia tetap DAP. Pemimpin dia buat tak kena pun DAP. PKR kenapa boleh survive? PKR. Anwar Ibrahim tu hang suruh ceritalah dia. Dia main lewat ke, dia main liwat ke. Akar umbi dia dipertahan habis-habisan. Kadang-kadang ini karakter setia. Mungkin kita tak boleh setia sampai macam tu. Kalau pemimpin buat salah pun, itu bukan budaya kita. Tetapi kadang-kadang, itulah sebab mereka boleh survive. Betapa akar umbi mereka kalau hang jentik presiden ataupun kepimpinan mereka, dia pertahan habis-habisan. Kalau orang kutuk, dia pertahan habis-habisan. UMNO ni kadang dia blend sikit tak? Itulah. UMNO ni kadang-kadang orang kutuk pimpin kita. Kita tu pantui pula. Kita pula pergi bubuh macam dulu. Sebelum 1MDB dulu. Berapa ramai ahli UMNO yang termakan? Kisah 1MDB. Oh, Jolo kawan baik dengan Najib. Hari ni baru terjawab. Tulisan buku Tommy Thomas itu mendedahkan. Rupanya Jolo di luar sana ada orang jaga Jolo ni. Tak mau balik jadi saksi utama 1MDB. Hari ni baru orang nampak, baru orang tahu. Tetapi dulunya kadang-kadang bukan dekat orang luar. Ada ahli UMNO yang terpedaya pun ada. Hak percaya Rosmah cincin 24 juta. Saya bukanlah nak membela Datin Sri Rosmah. Tetapi kadang-kadang benda-benda yang macam ni. Sebab itulah ahli UMNO, kalau ada benda yang tak elok, diceritakan mengenai pemimpin kita, kita diajar. Tengok siapa bawa berita tu. Ya. Kadang kalau main WhatsApp ni, hang cek channel ni mana. Bila kita cek-cek, ini kerja Rek bin Ami. Kita pula tukang pergi sebang. Kononnya nak pengesahan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah Ta'ala mengajak kita ini dapat satu maklumat tabayyun. Hang kena siasat dia, perincikan, perhalusi benar ataupun tidak. Sebab kalau salah cerita kita, antusibu qauman bijahalatin. Adakah hang nak pergi nanya orang lain dengan kebodohan hang? Isu 1MDB dia tak kerti pun. Dia motong getah ya. Ini cerita PIU 14 dulu. Ya. Motong getah dah. Sambil pi motong makan roti canai dulu. Pukul 8 pagi dia sembang. Kes 1MDB. Dia nak pergi motong macam pun. Kawan dia tengah hantar mana? Aku tu lah. Aku tengok internet. Dia tengok internet dia tak. Cerita pasal tu. Padahal dia tak kerti pun. Antusibu qauman bijahalatin. Adakah hang nak pergi nanya orang lain dengan kebodohan hang? Hang tak kerti pun bab tu. Hang nak pergi sebab buat apa? Yang jadi mangsa siapa? Akhirnya kita kalah. Bila kalah jadi apa? Maklum hak simpan duit tabung haji dia tu. Khatam modak dia kena rembat. Hari ni tengok apa jadi. Bila kita salah bagi satu sebab tu Nabi sebut bila hang bagi satu urusan kepada orang yang salah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila hang bagi kepada orang yang salah mentadbir, tunggulah kehancuran. Hari ni apa jadi negara kita? Hotel tutup. Saya balik kampung setiap minggu tak. Duk balik kampung tu, tanya Abang Noran, ada kerja apa-apa kosong. Dia kerja hotel di Kuala Lumpur ni, tutup hotel. Hak kerja kilang di Penang. Lah ni pelabur balik, bawa pelaburan ke Vietnam juga Indonesia. Kilang dia tutup. 4,000 pekerja kilang hilang pekerjaan. Kenapa jadi macam ni? Sebab tersalah pilih.